Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam majlis mengikuti Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Kita lihat tentang kelebihan sebelah kanan. Dalam bahasa Arab dipanggil at-tayammun. At-tayammun bukan tayammum. Tayammum yang menggantikan wuduk, tayammum. Mim tu kegantikan dengan nun, tayammun. Tayammun bermaksud menganankan. Kita lihat dalil mengenai dengan masalah at-tayammun, berpihak sebelah kanan. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam belah kanan ni menyukakan Nabi pada apa, tana'ulihi. Nabi nak pakai slipper, pakai sepatu, Nabi belah kanan. Wa tarajjulihi, Nabi sikat rambut belah kanan dulu. Wa tuhurihi, ketika mana dalam bab taharah, bersuci, mengambil wudu, Nabi mengutamakan sebelah kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada urusan Nabi keseluruhannya, Nabi akan sebelah kanan dahulu. Dan dalam satu lafaz yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anhu menyatakan kana yuhibbut tayammuna fi amrihi kullihi mastata'a fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sebelah kanan pada urusan Nabi keseluruhannya, selagi mana Nabi mampu, pada pakai kasut, pakai sepatu, pakai slipper, pada sikat rambut, dan juga pada bersuci. Jadi hadis ini adalah asal dalam bab mengutamakan sebelah kanan, dan sekaligus menjelaskan bahawasanya sebelah kanan ini menjadi maqsadun syar'iyyun, iaitu satu tujuan utama syarak, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Quran, hadis, dan juga asar daripada perkataan sahabat dan juga tabi'in, dan juga perkataan pendapat-pendapat ulama, sama ada ulama dahulu dan juga ulama terkemudian. Wa huwa muwafiq, belah kanan ini diutamakan kerana ia bertepatan lil aqli, dari segi logiknya, wal fitrah, dari sudut fitrah manusia, wa zawqus salim, dan juga bertepatan dengan kehendak manusia normal. Selalunya diutamakan belah kanan, dari sudut tabiat, fitrah, ataupun dari sudut adabnya, kita akan utamakan belah kanan. Bahkan disebutkan ta'ammud wa taqassud, mengutamakan, dan dia sengaja untuk mengutamakan sebelah kanan adalah satu perkara yang dituntut dari sudut syarak, dan juga sebagai dia juga ada satu dalil, iaitu menunjukkan dia seorang yang suka terhadap sunnah, dan juga dia di kalangan orang yang mengamalkan sunnah, kerana sunnahnya Nabi suka belah kanan. Ini bahagian yang mana kamu lihat dia adalah satu istiqra', satu kajian yang umum untuk nas-nas syarak menunjukkan Nabi menyukai sebelah kanan. Qad la tajiduhu majmu'an fi makanin akhar albatta fahris alaih. Dan kadang-kadang kamu tak mendapatinya dikumpulkan pada satu tempat yang lain. Menunjukkan kadang-kadang tak disebutkan dalam syariat, ya, Nabi buat sebelah kanan, tapi sekali lagi mana benda tu baik,
maka dia diutamakan sebelah kanan. Okey. Kita lihat pendapat ulama mengenai dengan hadis yang kita bacakan tadi dan juga seumpamanya, seumpama dengan hadis tadi ada beberapa riwayat yang lain. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala menyatakan dalam hadis Aisyah tadi adalah dituntut untuk mengutamakan sebelah kanan pada pakai slipper, pada dan seumpama dengan pakai slipper. Dikiaskan dengan seumpamanya seperti memakai pakaian. Disunatkan mengutamakan sebelah kanan pada pakai pakaian, dan berlawanan dengan dia bila mana kita nak cabut slipper, nak tanggalkan slipper, nak tanggalkan pakaian, maka sebelah kiri. Ini disebut oleh Abdul Rahman Sa'di dalam Syarah Umdatul Ahkam. Ibn al-Arabi al-Maliki, Ibn al-Arabi al-Maliki ni Ibn al-Mulaqqin sebut, Ibn al-Mulaqqin sebut, Ibn al-Mulaqqin ni dalam kitab Tawdih, syarah kepada Al-Jami' As-Sahih, iaitu barakatul tayammuni fil umuri kulliha. Keberkatan belah kanan ini adalah pada urusan keseluruhannya. Makna belah kanan ni ada keberkatan. Urusan-urusan mengutamakan belah kanan ada keberkatannya. Ibn al-Arabi al-Maliki menyebutkan dalam, Ibn Hajar nukilkan dalam Fathul Bari, Ibn al-Arabi al-Maliki kata al-bada'atu bil yamin masyru'atun. Mengutamakan, mulakan dengan sebelah kanan itu perkara disyariatkan pada semua perkara-perkara yang soleh, perkara yang baik. Mengapa? Li fadlil yamin hissan fil quwwah, kerana ada kelebihan belah kanan ni dari sudut zahirnya, dan dari sudut kekuatan belah kanan lagi kuat. Wa syar'an fin nadbi ila taqdimiha, di sudut syaraknya adalah disunatkan mengutamakan belah kanan. Dari sudut syariat sunat belah kanan. Dari sudut zahirnya adalah kanan mempunyai kelebihan dari segi kekuatannya. Dalam kitab Riyadul Afham, syarah kepada Umdatul Ahkam, disebut Tajuddin Al-Fakihani menyebutkan ini adalah kaedah yang berterusan dalam syarak, mengutamakan belah kanan. Dan dia juga termasuk dalam bab takrim wa tashrif, dalam bab memuliakan, dalam bab prioriti. Seperti mana memakai pakaian, memakai seluar, memakai khuf yang kasut kulit, yang tak perlu ambil wuduk, tak perlu basuh kaki tu, sapu je atas khuf. Masuk masjid, bersiwak, bersugi mengutamakan belah kanan. Sama juga gosok gigi pun, gigi belah kanan dulu, atas dan bawah, kemudian barulah belah kiri, atas dan bawah. Memakai slipper, belah kanan dulu. Memotong kuku, belah kanan dulu. Kemudian potong misai, belah kanan dulu. Sikat rambut, belah kanan dulu baru belah kiri. Cabut bulu ketiak, belah kanan dulu baru belah kiri. Halqi ra'si wassalam minas salat. Begitu juga nak cukur rambut, cukur belah kanan dulu, baru belah kiri. Ini semua perkara yang disunatkan dan disebut oleh Tajuddin Al-Fakihani. Dan juga memberi salam dalam solat, salam tahallul. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, belah kanan dulu, baru belah kiri. Membasuh anggota-anggota wudu, semua belah kanan. Basuh tangan kanan dulu, basuh tangan kiri, kaki kanan dulu. Keluar daripada tandas, keluar daripada toilet, kaki kanan juga. Makan, minum, tangan kanan. Al-musafahah, dan juga bersalaman, tangan kanan, tak salam tangan kiri. Istilam al-hajarul aswad, kita nak istilam. Istilam sama ada kita nak kucup ataupun kita nak buat isyarat dengan tangan kanan juga angkat. Kalau kita nak tawaf Kaabah sampai ke Hajarul Aswad, pusingan tak sama ada permulaan tawaf ataupun pusingan pertama kedua, kita akan istilam, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kita angkat tangan tu, tangan kanan, kita tak angkat tangan kiri. Dan banyak perkara lagi yang sewaktu dengan yang semakna dengan dia, iaitu disunatkan belah kanan. Ada pemberlawanan daripada perkara yang kita sebutkan tadi. Contohnya perkara berlawanan masuk dalam toilet, keluar daripada masjid,
itu semua belah kiri. Wal imtikhat, nak buang kahak. Nak buang kahak, bila kita buang kahak itu juga disunatkan belah kiri. Kita alih belah, kita nak buang kahak dekat luar, disunatkan belah kiri, bukan belah kanan. Sebab kahak ni perkara yang tak bagus lah. Walaupun keluarkan kahak tu bagus, keluarkan kahak bagus bila kita telan kahak. Tapi bila sebut kahak ni benda kotor, belah kiri. Tapi bukanlah belah kiri tu tengok tempat lah. Jangan dalam lift tu bagi belah kiri juga. Dalam lift tak perlu lah buang kahak. Buang kahak di atas rumput ke atas tanah, tak perlulah buang kat tengah jalan, tempat orang jalan, tempat laluan orang. Itu kita tak boleh buang lah. Wal istinja, begitu juga istinja, basuh kencing ke berak ke, tangan kiri. Tanggal pakaian kita pakai baju kemeja, buka belah kiri dulu. Tanggal seluar, belah kiri dulu. Khuf, sebelah kiri juga bila kita nak tanggalkan dia. Dan seumpamanya lah. Ini menunjukkan belah kanan tu mempunyai kemuliaan. Sebab itulah bila kita masuk masjid, utamakan belah kanan. Sebab masjid kan mulia. Masuk rumah, kaki kanan. Sebab dia, rumah kan mulia. Tempat kita tinggal, tempat kita menginap, tempat kita berehat. Kemudian pakai kasut belah kanan. Sebab kasut kan benda yang mulia, selamatkan kaki kita daripada terpijak kaca duri. Makan minum, makan kan benda yang berharga, satu nikmat, boleh makan boleh minum guna tangan kanan. Sebab dia benda mulia. Kemudian ditambah pada beberapa perkara. Datang dalam hadis selesai solat beri salam belah kanan. Dalam memberi dan menerima, kita nak beri seseorang, nak beri hadiah ke sedekah ke apa, ke tangan kanan. Orang yang menerima tangan kanan juga. Kemudian ar-ruqyatus syar'iyyah bil yumna, dalam bab jampi syarak ni kita akan utamakan belah kanan. Kita akan baca belah kanan tu baru belah kiri. Kemudian wal isyarah bis sababah fi tasyahhudi wad du'a wa ghairihima. Kita nak isyaratkan dengan jari telunjuk pada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika tahiyat kita akan tangan kanan. Angkat jari telunjuk ni tangan kanan. Tak buat tangan kiri. Doa, kita nak doa, kadang-kadang tunjuk tangan kanan. Kita nak bersungguh-sungguh, contohnya lah doa tangan kanan. Wa akhdhul bai'ah wa sairil wilayah asy-syar'iyyah. Begitu juga bila kita nak berbaiat dan bersumpah setia, janji setia, kita tangan kanan. Kita ikrar tangan kanan. Kami berikrar tangan kanan, baca rukun negara tangan kanan. Tak ada rukun negara tangan kiri. Melainkan kalau dia tak ada tangan kanan, boleh buat tangan kiri. Bercelak menggunakan tangan kanan, belah kanan dulu kemudian belah kiri. Bercelak belah kanan. Kemudian memakai cincin pun tak pakai belah kiri, sunat belah kanan. Dia pakai cincin ni sunat jari kelingking. Tuan-tuan pakai jari manis, jarang-jarang pakai jari telunjuk dan jari hantu. Jari kelingking adalah yang disunatkan. Kemudian pakai jam ataupun perhiasan. Kalau perempuan, gelang, perhiasan lah, termasuk jam tangan. Walaupun dia adalah bukan perhiasan, dia salah satu daripada keperluan jam. Jam ni keperluan, kita nak tengok jam. Tapi ada unsur-unsur perhiasan juga jam ni. Disunatkan belah kanan. Sebab apa jam termasuk unsur perhiasan? Sebab jam kadang-kadang sampai cecah 2,000, 3,000 ringgit pun ada. Ataupun berbelah ribu pun ada. Tapi jam nak tahan lama pun kan 700, 800 juga. Baru saya repair jam. Saya dah pakai dalam 8 tahun jam. Saya repair lebih daripada separuh harga jam tu. Mana kita repair jam tu, saya hantar ke center dia. Saya ingat ke center ni murah. Dia cuci, dia servis dalam,
Dia kata nanti buka link dia. Saya buka link, saya ingat ke RM98, RM970, RM980. Cancel saya, saya beli baru. Beli baru tambah sikit lagi ya duit berapa ratus. Mahal. Dia kata dalam tu karat lah, dalam tu kena sebih balik ni semua. 980. Terus 980 tambah lagi 2-300 boleh dapat beli baru dia. Okey, kemudian wal kitabah, tulis pun tangan kanan kan, walaupun ada sebahagian kita tangan kiri. Kita nak tulis kita akan mula belah kanan, terutama dalam huruf dalam bahasa Arab, bahasa Jawi kita akan belah kanan, Rumi belah kiri. Kemudian wa wada'ul yumna 'ala al-yusra hal as-salah. Kita letak tangan kanan di atas tangan kiri ketika semayang ataupun selain semayang. Kita bila nak semayang, tangan kanan ada atas tangan kiri, nak menunjukkan tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri. Begitu jugalah selain daripada solat. Contohnya kalau kita nak letak, kadang-kadang tangan suka bergerak, nak masuk nasyid ke apa ke, ataupun nak masuk debat ke apa, tangan tu kena kontrol sikit, mana kena pegang. Kalau tak dia bergerak, bergaru sini, bergaru sana, pegang. Jadi bila pegang, kiri tak pegang tangan kanan pegang tangan kiri. Kemudian wal bada'atu bih wasaqyu syarab lil ghairi. Kita nak beri minum kepada orang lain. Nak beri minum kepada orang lain. Contohnya kita ada kumpulan, ada grup kumpulan, nak bagi belah kanan belah kiri tu. Bagi belah kanan tu. Bukan kata air minum, air basuh tangan. Contohnya pas kita basuh tangan, nak pas belah kanan belah kiri, belah kanan dulu. Sunat. Nak solat belah kanan dulu. Kalau ada ruang belah kanan. Tapi tuan-tuan janganlah pergi belah kanan semua, bagi seimbang lah. Kalau tengok belah kanan tu dah banyak, tuan-tuan pergi belah kiri. Janganlah semua belah kanan. Ustaz kata kelebihan dia besar belah kanan, utamakan belah kanan sampai sengit sebelah. Dia jadi makruh pula bila sengit sebelah. Tengok kalau ada belah kanan tu dah banyak, masuk belah kiri pula. Kemudian tasbih subhanallah lepas semayang, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Kita tak guna tangan kiri, tangan kanan. Tasbih. Disunatkan tidur dan meletakkan tapak tangan di pipi kanan. Itu sunnah. Kita tak tidur guna pipi kiri tidur. Kita tidur secara mengereng, kemudian tapak tangan berada di bawah pipi kanan. Itu sunnahlah tidur. Tidur secara mengereng. Nak menunjukkan tapak tangan tangan kanan berada di bawah pipi kanan. Itu sunat. Sebab dia salah satu hikmah beri kerehatan pada jantung kita lah. Jantung kita sebelah kiri, kanan jantung belah kiri. Jadi bila kita rehat, bila kita tidur belah kanan, dia akan berehat sebelah kiri kita. Okey. Kemudian qalbur rida halal istisqa. Bila Nabi nak tukar selendang Nabi ketika mana solat istisqa Nabi nak ubahlah yang belah kanan ke belah kiri, belah kiri belah kanan. Nabi nak ubah, Nabi utamakan belah kanan lah. Okey. Kemudian solat ala syaqqil ayman halal ajiz. Seseorang yang sembahyang dia tak orang yang uzur, tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, sembahyang mengereng. Mengereng belah kanan. Tak boleh mengereng belah kanan terlentang. Bila sebut tentang mengereng belah kanan, tak sebut belah kiri. Ini menunjukkan belah kanan diutamakan. Ketika mana nak cukur rambut, belah kanan, sama ada haji ataupun umrah ke, seseorang nak cukur. So dalam situasi haji dan juga umrah disunatkan cukur rambut, sunat. Sunat cukur, botakkanlah rambut.
wa min kulli sya'rin fil jism. Sama juga apa-apa bulu pada diri kita, kita nak potong belah kanan dulu. Kalau ada jambang nak potong jambang, belah kanan dulu baru belah kiri. Misai belah kanan baru belah kiri. Wa kashfu az-zira' al-ayman hina at-tawaf. Bila kita panggil dalam bab tawaf, umrah ataupun haji dipanggil ittiba'. Ittiba' ni kita tawaf yang mana tawaf tersebut selepasnya ada sa'i, maka disunatkan kita buka bahu kanan. Bahu kanan kita buka. Bila bahu kanan ni buka ketika tawaf dan juga sa'i. Kita tak buka bahu kiri, nak menunjukkan diutamakan belah kanan. Membaca kitab-kitab ilmiah dalam bahasa Arab dia akan mula belah kanan. Azan pada telinga kanak-kanak, bayi baru lahir lah, bayi-bayi yang baru lahir, kita azan telinga mana? Telinga kanan dia. Kita azan kita dekat telinga kanan. Bersugi belah kanan. Kemudian bila mana disebut hayya 'alas salah, ketika azan kita akan belah kanan, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah baru belah kiri. Belah kiri nombor 2. Belah kanan pertama sekali hayya 'alas salah. Sebelah kanan. Bila mana nak mendirikan hukuman hudud sebab mencuri, potong tangan. Tangan kanan juga potong. Tak potong tangan kiri. Tangan kanan dulu. Kalau curi lagi tangan kiri lah. Kali pertama curi tangan kanan dulu. Dan banyak lagi yang dimulakan sebelah kanan. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala berkata dalam Taisirul Alam, dalam kitab dia kata mengutamakan belah kanan pada beberapa perkara yang baik, dia adalah yang afdal dari sudut syariat, dari sudut akal dan juga dari sudut perubatan. Dia kata juga dalam hadis ada dalil menunjukkan orang Islam yang diberi taufik menjadikan adat dia sebagai ibadat. Orang Islam menjadikan adat dia sebagai ibadat. Macam mana tu? Kerana urusan-urusan biasa dipanggil adat, ketika mana disusuli cara Nabi, kemudian dia niat pula mengikut sunnah, maka dia akan jadi ibadat. Dia akan jadi ibadat. Kerana sesungguhnya adat-adat ini akan menjadi ibadat, akan jadi qurubat. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, akan menambahkan pahala ataupun kebaikan seseorang hamba. Ini disebutkan dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Apa dia? Iaitu perkara-perkara adat. Contohnya selalu pakai belah kanan, selipar ke baju ke, tapi bila mana dia niat perkara tersebut adalah sunnah dan niat ibadat, maka dia akan jadi dapat pahala, menambahkan kebaikan dia. Ibnul Mulaqqin dalam kitab Al-I'lam menyatakan wadhabitu fi dhalik, dhabit ataupun disiplin mengenai belah kanan ni, setiap sesuatu perkara min babit takrim waz zinah, daripada bab takrim, memuliakan satu benda yang mulia kita nak buat, belah kanan. Satu perkara perhiasan, maka belah kanan dulu. Yang berlawanan dengan takrim dan juga zina, yang bukan perkara yang baik, bukan perkara yang mulia, yang dianggap tinggi, ataupun bukan perkara perhiasan, maka diutamakan belah kiri. Al-Hakim At-Tirmizi yang wafat pada tahun 285 Hijrah, dia ada sebut dalam kitab Nawadirul Usul, dia sebut apa? Al-yaminu mahbubullah wa mukhtaruhu minal asya', iaitu belah kanan ini perkara yang disukai oleh Allah dan dan terpilih, anggota yang terpilih adalah belah kanan. Fa ahlul jannah an yaminil arsy yaumal qiyamah, penghuni syurga berada di sebelah kanan arsy pada hari kiamat. Wa ahlus sa'adah, orang yang berbahagia di akhirat nanti, yu'tuna kutubahum, diberikan kepada mereka kitab-kitab mereka di sebelah tangan kanan mereka.
timbangan kebaikan, dacing kebaikan akan sebelah kanan lebih berat kalau benda itu baik. Wa katibul hasanat, penulis kebaikan di kalangan malaikat, al-kiramul katibun, malaikat yang menuliskan kebaikan, belah kanan, tak sebut belah kiri. Nabi SAW yatawakha fi kulli fi'lin min misli hadzal yamin. Nabi SAW akan niatkan pada setiap perbuatan dia belah kanan dulu. Kerana apa? Kerana itulah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, li mukhtarillah. Nabi SAW yasta'milu tadbirillah wa yatafaqqadu. Wa inna ma zakarallahu azza wa jalla min sya'nil yamin ma'alamal ibad mukhtaruhu wa fadilatahu. Iaitu hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai yamin, belah kanan, ma'alamal ibad, betapa tingginya seorang hamba tu yang memilih belah kanan, kelebihan belah kanan, betapa besar dia. Sebab al-yamin dalam bahasa Arab, al-yamin bermaksud kanan, al-shimal kiri. Bila sebut tentang al-yamin, kanan, ini menunjukkan dalil nama dia ke atas makna dia, nama ke atas makna dia. Iaitu yamin ini boleh dikategorikan juga berasal daripada hamzah mim nun, al-amnu. Amnu makna keamanan, ketenteraman. Wal iman, daripada keimanan. Al-yamin daripada sumpah. Semuanya maujudun fi hadzal isim. Semua makna ini ada pada perkataan kanan. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam dia mensyarahkan kitab haji daripada Sahih Muslim, dia ada sebut fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insan fil halqi aw at-taqsiri fil nusuk an yabda'a bil janibil ayman li'annahu ibadah wal aslu fil ibadat an yatayamman fiha al insan. Mengenai isu belah kanan ni sebagai satu dalil. Dalil apa? Sepatutnya bagi manusia cukur ataupun pendekkan rambut dia pada ketika haji ataupun umrah, dimulakan belah kanan. Kerana dia adalah bab ibadat. Asal pada ibadat adalah seseorang manusia kena menganankan. Dalam bab ibadat, dalam bab ibadat kena kanankan. Wuduk ke, semayang ke, belah kanan. Okey. Dan dia berkata lagi, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam mensyarahkan dalam kitab Al-Ashribah bab minuman daripada Sahih Muslim, dia kata salasin wa mi'ah, 130 pada perkataan dia, dalil annal insan yabda al-adad minal yamin. Salasin wa mi'ah, 30 dan 100, 130. Kama hiya qa'idatul kitabah an tabda'aha minal yamin, dimulakan dengan belah kanan. Jadi bila kita tulis 130, dalam bahasa Arab tulis 130, kita akan ambil nombor 30 dulu, belah kanan, baru ambil nombor 1, 100. 130, 130. Dalam bahasa Arab dia baca salasin wa mi'ah, 30 dan 100. Mana dia ambil belah kanan dari segi bacaan, dari segi nombor, angka nombor dia ambil belah kanan dulu. Itu dalam kaedah al-kitabah, dalam kaedah penulisan, dimulakan belah kanan. Okey, kemudian kita lihat dalam musannaf
Ibnu Abi Syaibah Al-Kufi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Hakam bin Utaibah, dia telah berkata kepada Ibrahim An-Nakhai rahimahumullahu ta'ala, ra'aitu Abu Bakr bin Abdurrahman bin Haris At-Tabi'i Al-Faqih yaqumu 'ala as-safa qadra ma yaqra' ar-rajul 20 wa 100 ayah. Hakam bin Utaibah dia berkata kepada Ibrahim An-Nakhai, dia kata, aku melihat Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris, seorang tabi'in yang faqih, dia berdiri di sofa ni sekadar mana seorang lelaki yang membaca 120 ayat. Apa nak bagi tahu? Nak bagi tahunya 120 tu disebutkan 20 dan 100. Nampak dalam bahasa Arab dia mulakan angka itu diambil belah kanan dan belah kiri. Dia tak mula dengan mi'ah wa 20 tapi 20 wa mi'ah. Okey. Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan, Ibnu Utsaimin, apa dia? Iaitu yastaghrib minal ladina yabda'una al-adad minal yasar. Peliklah kalau seseorang tu mulakan bilangan, angka bilangan belah kiri. Kalau 130 disebut mi'ah wa salasin, 130 tu pelik. Sebab mesti mulakan belah kanan. Al-ajib annahu jara ala al-sinatil ulama wa talabatil ilm. Berjalan, dia kata, perkara yang amat pelik, iaitu selalu disebut pada lidah-lidah ulama dan juga pelajar ilmu terutamanya, terutama orang awam, dia mulakan belah kiri. Disebut 130 mi'atun wa salasin, sepatutnya sebut belah kanan tu 30 dan 100. Dan penulisan bahasa Arab pun mula belah kanan. Dia pun Ibnu Utsaimin pun pelik, macam mana boleh baca sebelah kiri dulu. Okey, kemudian dalam Quran ada disebutkan, Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan ketika membaca ayat Quran, au ma malakat aymanukum, apa yang dimiliki tangan kanan kamu. Dia tak sebut, Quran tak sebut apa yang dimiliki tangan kiri kamu, sebut dimiliki tangan kanan kamu. Ini menunjukkan al-yamin, belah kanan lebih afdal berbanding belah kiri. Kerana itu Quran menyandarkan pemilikan ni kepada kanan, milik kanan. Ini menunjukkan setiap urusan-urusan yang penting, sama ada dalam bab agama ataupun bab keduniaan, dimulakan dengan sebelah kanan. Ibnu Utsaimin menyatakan lagi dalam syarah Riyadhus Salihin, dia menyatakan apa? Nabi SAW asyar ila al-halaq, Nabi akan memberi isyarat kepada pencukur, orang yang nak cukur kepala Nabi, an yabda bil janibil ayman, mulakan belah kanan. Fa iza hajjajta wa aradta an tahliq aw taqsur fabda bil janibil ayman. Begitu juga bila kita pergi umrah, haji umrah, bila kita pergi kedai, kita kata mula belah kanan, min janibil ayman awalan, belah kanan dulu baru belah kiri. Kita ingatkan dia. Sama juga ketika cukur biasa pun, bukan haji ataupun umrah, juga mulakan dengan sebelah kanan. Dalam syarah Al-Mumti', Ibnu Utsaimin menyebutkan, dia sebutkan apa? Iaitu ulama menyebutkan sepatutnya mimbar khutbah Jumaat dan sebagainya, mimbar ini ala yamin mustaqbal al-qiblah, berada di belah kanan menghadap kiblat. Kalau kiblat kita sana, dia belah kanan kiblat. Macam kita kiblat ke belakang, dia belah kanan mimbar. Pergi masjid mana pun mesti belah kanan mimbar. Seperti mana yang sekarang ni berada di masjid-masjid surau, semua mimbar belah kanan.
Sebab apa? Kerana imam bila mana dia turun daripada mimbar, yanfatilu an yaminih, dia akan belok belah kanan. Dia tak belok belah kiri, belok belah kanan untuk jadi imam. Sebab selalunya khatib yang membaca khutbah, dia akan jadi imam. Bila jadi imam, turun daripada mimbar, bila mana mimbar dari belah kanan imam, turun, dia akan belok belah kanan. Dia tak belok belah kiri sebab nak jadi imam. Nak menunjukkan keutamaan belah kanan ni. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wal afdal an yabda bisyaqqil ayman fil halqi wat taqsir. Cukur, pendekkan rambut semua belah kanan. Yang disebutkan dalam kitab, dalam fatawi, dalam fatwa dia. Okey, Al-Faqih Abdul Rahman bin Umar Al-Basri Al-Dharir Al-Hambali yang wafat pada tahun ke-684 Hijrah. Dia seorang yang buta. Dalam kitabnya Al-Wadih fi Syarhi Mukhtasar Al-Kharqi, dia menyatakan yakunu mimbar an yamini mustaqbil qiblah. Mimbar ni berada belah kanan kiblat. Kaza kana mimbaruhu alaihi afdalus salatu wassalam. Begitu juga mimbar Nabi alaihi salatu wassalam juga berada di belah kanan. Abul Abbas Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 656 Hijrah, dalam kitab Al-Mufhim, dia kata kana yuhibbut tayammun. Nabi SAW suka belah kanan. Suka belah kanan keseluruhannya. Kana dzalika minhu tabarrukan bismil yamin. Kerana belah kanan ni ada tabarruk, mengambil berkat dengan nama al-yamin. Yamin tu belah kanan, mengambil berkat dengan nama al-yamin untuk menyandarkan perkara kebaikan kepadanya. Walima fihi minal yumni wal barakah. Kerana pada belah kanan itu ada keberkatan. Ada keberkatan. Huwa min babit tafa'ul. Dan ini diambil daripada bab tafa'ul, sempena nama baik. Sebab apa belah kanan? Mudah-mudahan belah kanan ini mendatang keberkatan dalam kehidupan kita. Dalam bab tafa'ul. Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalam kitabnya Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, dia menyatakan hadis ini menunjukkan pensyariatan memulakan sesuatu belah kanan. Sama ada cukur rambut, sikat rambut, cukur rambut, kemudian at-tayamun fi halqi manzur fihi ila al-mahluq la ila al-haliq. Belah kanan pada cukur ni dilihat padanya kepada makhluk, orang yang dicukur, bukan kepada pencukur, mengikut pendapat yang kuat. Sebab apa? Orang yang dicukur diberi keutamaan, bukan kepada si pencukur. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada Hajjatul Nabi, ketika Hajjatul Nabi menunaikan Hajjatul Wada', haji wada'. Pada ketika itu, summa qala lil halaq khudh. Pada ketika itu Nabi berkata kepada pencukur, orang yang cukur, barber ni, kedai cukur, khudh. Wa asyara ila janibihil ayman summa al-aysar. Nabi berikan kepala dia kepada pencukur tadi, Nabi kata belah kanan dulu, kemudian Nabi syarat belah kanan, kemudian baru belah kiri. Ini menunjukkan pendapat yang azhar, yang kuat. Dilihat cukur, walaupun kita tak cukur, orang yang cukur, tetapi kita beri peringatan kepada dia. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari dia menguatkan perkara ini. Dia kata apa? Yuhibbul fa'al al-hasan id ashabul yamin ahlul jannah. Menguatkan sempena kebaikan belah kanan ini, penghuni yamin adalah penghuni syurga. Ashabul yamin, ashabul yamin makna penghuni syurga. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitab dia Miftahu Daris Sa'adah, dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Ibnu Qayyim menyatakan apa? Yu'jibuhu an yubashir al-af'al allati ya min babil karamah bil yamin. Yang
menakjubkan Ibnul Qayyim, iaitu perbuatan-perbuatan dibuat adalah daripada bab karamah, bab kemuliaan belah kanan, lawan dia belah kiri. Sekiranya perbuatan tersebut dikongsi sama antara dua anggota, maka mulakan belah kanan. Contohnya tangan ada dua, kanan kiri, utamakan belah kanan. Kaki ada dua, kanan kiri, utamakan belah kanan. Wallahu ta'ala faddala ba'dha makhluqatihi ala ba'din. Begitulah Allah Ta'ala sebenarnya, dia utamakan sebahagian makhluk berbanding makhluk yang lain. Kita sesama manusia pun, sesama makhluk, Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain. Sebab manusia ada akal, haiwan tak ada akal, tumbuhan tak ada akal. Kemudian antara manusia pun Allah Ta'ala memberi keistimewaan sebahagian berbanding sebahagian yang lain. Sebahagian kita ada yang kaya, ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang papa kedana. Sesama manusia pun ada kelebihan sesama mereka. Begitulah juga Allah Ta'ala memberi kelebihan sebahagian anggota manusia ke atas anggota yang lain. Tangan sama kanan kiri, tapi kanan lebih bernilai ataupun lebih mulia berbanding tangan kiri. Fafaddala al-'aina 'ala al-ka'bi. Begitulah juga antara anggota-anggota badan kita yang kita nampak dekat badan anggota kita ni, manusia, mata lebih mempunyai kelebihan berbanding buku lali. Kalau buku lali dengan mata, mata lebih bernilai, lebih mulia sebab dia berada di atas, buku lali bawah, tumit kat bawah. Kalau muka dengan kaki, kalau cala pada kaki tak apalah, parut pada kaki, tapi parut pada muka dia lain. Sebab apa? Muka lebih bernilai, muka tu lebih mulia berbanding kaki. Walaupun kaki pun tak dinafikan penting juga. Kalau kaki, kalau gaut, jalan sakit juga. Ataupun kaki terseliur, bukan kata gaut, terseliur je, nak bangun pada kursi pun susah. Tambah-tambah kalau duduk lama nak bangun. Kaki pun penting, tapi nak dibandingkan antara satu anggota dengan anggota yang lain, anggota muka lebih bernilai atau lebih berharga berbanding kaki. Begitu anggota manusia sendiri pun ada diutamakan sebahagian kepada sebahagian yang lain. Begitu juga kanan dengan kiri, kanan lebih mulia. Wa khalaqa khalqahu sinfaini su'ada wa ja'alahum ashabul yamin wa ashqiya wa ja'alahum ashabas shimal. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni ada dua jenis. Satu dipanggil ashabul yamin, satu dipanggil ashabus shimal. Ashabul yamin adalah orang yang berbahagia dalam syurga. Ashabus shimal, orang yang tak bahagia, orang yang celaka, iaitu orang yang ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yaz billah. Imam Al-Wahidi dalam kitab Ighathatul Lahfan, dia kata apa? Dia kata perkataan orang yang mengatakan al-aiman ini adalah kinayah bagi kebaikan, asy-syama'il kinayah bagi keburukan. Kinayah ni makna kata kiasan. Kerana orang Arab akan sebut apa? Dia akan doa, Allahumma ja'alni fi yaminika wa la taj'alni fi shimalik. Ya Allah, jadikanlah aku belah kanan kamu. Ataupun kita, kalau orang Arab cakap sama mereka, kata ij'alni fi yaminik wa la taj'alni fi shimalik. Jadikan aku ni belah kanan kamu, jangan belah kiri kamu. Maknanya jadikan aku ni orang yang berdamping kebaikan dengan kamu. Jangan jadi orang berdamping kejahatan. Najmuddin Al-Rizzi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam Husnul Tanabbuh lima warada fihi tashabbuh, kitab, satu kitab, iaitu dia kata apa? Dia kata ba'da an saqa jumlatan minal adab wa minha, selepas didatangkan beberapa adab, disebutkan di antara adabnya mendahulukan yang kanan berbanding yang kiri, kerana dari sudut babit takrim, sudut kemuliaan.
Dalam Quran pun disebutkan, Ibnu Mulaqqin sebut dalam kitab Tawdih li Syarh al-Jami' as-Sahih, dia sebut apa? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang diberi kitabnya dengan tangan kanannya. Siapa tangan kanan? Ahlul jannah, penghuni syurga. Saya kira cukup sekadar tu lah. Ada banyak lagi. Cuma penutup je kita ambil nukilan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ijaz, fi syarhi Sunan Abi Dawud, kitab Al-Ijaz. Imam Nawawi sebut, laisa hadza ala zahirihi bal al-murad li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi. Ini berdasarkan hadis Sunan Abu Dawud. Telah mensahihkan hadis ini oleh Al-Hakim dan juga Ibn Hibban dan juga Al-Albani, menyatakan dalam satu hadis Nabi SAW kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi. Nabi menjadikan belah kanannya makanannya, minumannya, pakaiannya. Nabi akan jadikan belah kanan, mengutamakan sebelah kanan. Dan wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik. Dan Nabi akan jadikan belah kiri Nabi akan mengutamakan belah kiri selain daripada itu. Makanan, minuman Nabi utamakan belah kanan. Itu maksud dia bukan letak makanan belah kanan, bukan letak minuman belah kanan. Mana Nabi mengutamakan belah kanan dalam makanan, pakaian dan juga minuman. Selain daripada itu belah kiri. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Nawawi kata bukanlah ini maksud zahirnya. Yang dimaksudkan makanan, minuman, pakaian ni wa ma kana fi ma'nah, dan juga apa yang semakna dengannya. Apa dia? Dalam bab kebersihan, dalam bab kebersihan, dalam bab perhiasan dan seumpamanya Nabi utamakan belah kanan. Seperti mana bersugi kan nak bersih gigi, gosok gigi belah kanan. Belah kanan dulu, kemudian baru gigi kiri, gigi belah kanan, kemudian gigi belah kiri. Bercelak mata belah kanan, mata belah kiri. Memberi, itu semua dari bab kemuliaan. Selain daripada itu baru belah kiri. Ibnu Utsaimin dia ada sebut juga, dia kata apa dia? Tamsah al-uzunain, sapu dua telinga. Telinga ni tak ada kanan kiri. Kita ambil wudu, basuh telinga, basuh dua-dua. Tak ada kanan dulu baru kiri, tak ada. Melainkan kalau dia tak mampu, contohnya tangan dia ada satu je, maka pada ketika itu dia utamakan belah kanan. Baru utamakan belah kanan, kemudian barulah belah kiri. Kalau ke tangan dia ada satu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan kepada tuan-tuan. Kita masuk nanti dalam bab fawaid mutanawwi'ah tata'allaqu fit tayammun, iaitu faedah-faedah yang pelbagai yang berkaitan dengan mengutamakan belah kanan. Banyaklah. Ini banyak dibagi hadis Nabi mengenai mengutamakan belah kanan. Dalam selain daripada hari ini kita baca hadis Aisyah satu je, tapi dalam bab fawaid, faedah-faedah ni banyak hadis-hadis yang diberikan, insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa, cukup sekadar itulah pengajian kita pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman saya juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.